macam mana mula minat business tu kan. Dia macam bila kita ada push meter, kita ada desakan hidup, desperate. Dalam keadaan tu kita akan uh, willing untuk do something untuk cari duit. Waktu tu cari duit lah kan. Sebab sekarang dah pandai sikit belajar untuk jemput rezeki. Tapi waktu tu cari duit. Cari duit. Sebab tu berasal daripada family yang tak tak apa yang sederhana, family yang sederhana. Masa tu ayah kerja kontrak, waktu tu tak ada online apa semua kan. So ayah macam kontrak macam buat rumah macam tu kan. Kerja mesin rumput, kerja macam tu lah. So bila tak ada kerja tu kita orang macam susah sikit. Bila waktu tu yang saya ingat waktu tu kecil, okey alhamdulillah seronok. So bila ayah ada duit tu rasa seronok. Bila tak ada duit tu dia bila time-time macam masa sekolah menengah, start sekolah menengah tu ada duduk asrama kan, duduk asrama nak kena bayar yuran. So bila nak bayar yuran tu ada problem sikit. So ada problem yang macam bila tengok muka mak ayah tu bila kita minta duit, muka dia orang macam alamak mana nak cari duit macam tu kan. Bila nak duit amount yang banyak tu ada masalah sikit. So waktu tu macam memang waktu tu kita dah decide dah. So memang dah nekat dah kita cakap satu hari nanti tak nak tengok mak ayah susah dan kita nak bantu diorang. And then waktu kat asrama tu macam tu lah tolong mak jual burger. Mak buat masak burger ni hantar kat asrama. Ini tu jual jual-jual. Seronok lah dapat cash kan. So, jual waktu tu macam dah latih diri untuk jadi peniaga, usahawan. And then settle sekolah menengah. So tapi waktu tu kan macam pengalaman-pengalaman tu cerita ni sebab yang membuatkan Su sekarang, yang menjadikan Su Su tekad untuk involve diri Su dengan usahawan. Waktu di sekolah menengah tu macam bila nak masuk U tu kan bila macam memerlukan yuran nak bayar tu, and mak ayah pinjam duit orang, and orang tak suka ada orang hina kan, walaupun family sendiri kadang-kadang kan, membuatkan kita rasa macam sedih lah, sedih, and then kita rasa kita tak nak dah benda ni berulang lagi. And then lepas tu Su masuk ke masuk U, kalau cuti sekolah tu memang Su akan bekerja lah, sama ada tolong mak ayah niaga dapat sekolah. Sebab kadang-kadang dia tak ada job tu buatlah something apa-apa, jual belon. Lepas tu waktu tu kita macam tak ada ilmu kan, kita buat apa saja, kita jual apa saja, kita tak fokus. Kalau cuti sekolah je kita kerja, kita bila teman ayah tu pergi mana, pergi mesin rumput tu, and then one moment tu bila tengok ayah mesin rumput, lepas tu hujan lebat kan, and then kita tengok dia, kita sedih dan kita rasa kita nekat nak ubah hidup. So belajar, ayah kata belajar pandai-pandai, so nanti insyaAllah jadi dapat kerja bagus-bagus waktu tu kan. And then bila masuk so memang waktu cerita sekolah tu akan pergi ke apa-apalah, tu akan buat kerja apa-apa yang boleh mendatangkan income kan. So waktu tu masuk ke matrikulasi. Ni Su cerita lah momen-momen sedih, and Su cerita big why kenapa Su boleh involve, maksudnya boleh decide untuk jadi usahawan kan. Sebab Su rasa dengan berniaga tu rezeki 90% boleh dapat dengan perniagaan. So bila Su masuk masa matrikulasi tu, Su ingat lagi masa tu Su macam duit tak ada tau. Mak ayah bagi duit poket sikit kan. Dan nak berjimat lah satu hari nak kena spend RM5 je. So tengah hari tu makan penuh, beli nasi lauk 2 macam tu. Lepas tu bahagikan 2 nasi tu untuk makan tengah hari dan makan petang. So waktu tu macam rasa
waktu tu rasa okey je, rasa seronok je, happy. Happy kan, kita bahagia dengan hidup kita walaupun tak seberkekurangan. Tapi kita tak suka tengok mak ayah kita sedih, macam tak ada duit, macam tu kan. Then dah matrikulasi selesai, suruh ambil dalam bidang fizik. Lepas tu suruh pergi ke masuk dapat tawaran degree UiTM Puncak Alam. So masa sem pertama tu start buat PTPTN lagi sebab ada problem sikit, problem apply tu. So dapat sem 2 baru dapat. So sem 1 tu macam susah sikit lah. Kawan-kawan macam ramai tengok, kenapa asyik pergi ATM kan? 2-3 hari pergi ATM. 2-3 hari pergi ATM. Rupanya sebab tu mak ayah masukkan RM10, RM20 kan. So memang kena selalu pergi ATM sebab nak keluarkan RM10, RM20. Diorang yang banyak je duit kan. Cakap tak banyak pun sebab mak aku masukkan RM10, RM20 je setiap kali masuk tu. So pengalaman tu yang buatkan Su rasa Su big why tu adalah big why lah untuk Su uh, nak berniaga nanti akan datang. And then selesai UiTM Puncak Alam. Tapi before tu kan Su nak cerita antara big why lain yang Su pilih untuk berniaga ni, okay, masa Su ada pengalaman 3 kali interview, tapi 3 kali ni lah macam buatkan Su trauma untuk interview. Okay, first je yang Su ingat dulu, masa tu cuti sekolah kot, Su try untuk cuti SEM masa cuti SEM, Su try untuk kerja kat hotel. Kerja kat hotel, and dia cakap kalau nak kerja sini kena buka tudung. Dia kata tak apalah kalau you nak buka tudung after after kerja tu nak pakai tudung balik, pakailah, tapi masa kerja kena buka tudung. Dia cakap tak apalah, nanti saya fikir dulu kan. And then dia kata tapi before you kerja boleh tak I nak tengok rambut you. Cakap geramnya kan bila kerja dengan syarikat bukan Islam kan. So cakap tak nak. So macam benda tu trauma tau bagi Su. Cepat balik kan, takut. And then second tu ada lagi apa pengalaman masa tu baru-baru kahwin kan. Baru-baru kahwin, after belajar UiTM, habis UiTM tu terus dalam setahun tu terus berkahwin. Awal lah antara kawan-kawan, antara saya antara yang awal kahwin lah. So bila awal-awal kahwin tu suami kata try lah cari kerja kan. So area kilang suami tu ada satu syarikat ni, dia panggil untuk interview. Dan dia cakap masa interview tu, so saya macam gugup kan. Waktu kita gugup tu macam English pun tak berapa bagus kan. So dia cakap your English very bad. Waktu tu saya rasa macam rezeki macam mana nak cakap sebabkan English tu tak dapat macam mana rasa dihina kat situ kan. Sebenarnya boleh je belajar dan so decide untuk tak apalah, aku tak nak makan gaji, nak buat bisnes. Itulah. Lepas tu apa lagi nak share? So adalah pengalaman-pengalaman bekerja sedikit. Tak lama pun ada masa praktikal macam tu kan. Praktikal kita ada pergi ni kan. And then ada dapat culture environment masa dalam syarikat tu rasa membuatkan kita rasa tak seronok. Dan kita rasa kita decide untuk aku nak jadi nak bina satu company yang aku nak sendiri create culture tu macam mana, environment yang kita suka. So memang waktu sekarang ni pun memang Su happy dengan kerja Su kan. Bila Su datang kerja tu, memang kerja-kerja Su diwajibkan untuk solat 5 waktu. And then Su memang kalau meeting pagi tu memang cakap dengan diorang, datang kerja nak happy. Nak happy je datang kerja, nak menyanyi ke, nak apa ke. And semua perempuan lah sekarang ni kan. So memang datang kerja tu nak happy, sebab bila kita happy, kita boleh deliver yang terbaik. So kalau macam keadaan stres, kita nak kerja pun rasa tak best kan. So cakap dengan diorang, korang fokus untuk happy kan. Korang nak apa-apa tu boleh cuba untuk provide.
So memang dalam company, dalam office tu pun memang suka dengar alunan zikir-zikir, lepas tu ayat-ayat Quran semua. So bila tu jadi boss, so boleh create suasana tu yang paling best lah bagi Su. And then so pengalaman pertama yang Su start surah hijab ni masa kat UiTM Puncak Alam lagi, masa tu tahun 4 tu tahun 3. So depan luar kuliah tu kan ada dekat luar kuliah tu kat koridor tu ada jual bos-bos jual tudung masa tu kan. And then saya tanya, "Kak, boleh tak saya beli borong 20 helai tu, 20 helai ke 10 helai tak ingat lah. Tapi dapat harga murah sikit lah." So dia kata, boleh. Dia cakap macam tu. And then so pun belilah guna duit PTTN. Tapi tak banyak pun dalam 100 macam tu, 100 ke 200 ringgit masa tu. And then beli, try lah jual dalam kelas. Padahal bos tu kat luar kelas tu. And then masuk kelas cakap, siapa nak beli tudung ni? Murah-murah je kan. RM20 ke masa tu kan. Habis teacher. Wah seronok dapat cash. Memang seronok dapat cash kan. Waktu tu so kita tak punya tak banyak duit kan. Bila dapat cash tu rasa seronok. Tak sabar nak habis belajar and nak start buat bisnes. So tapi waktu di Puncak Alam tu banyak kekangan lah macam nak post tu kena ada kereta kan. So kita masa tu tak ada kereta. So ada kekangan untuk post tu lah. And then so stop lah sekejap. Habis je praktikal masa UiTM Puncak Alam tu terus masa tu dilamar dilamar oleh bekas tunang bekas suami pula astagfirullah. Okey, suami tu lah kan dilamar betul-betul habis belum kumpul lagi kan. So kita orang decide, so tunang decide untuk dalam semasa setahun tu nak kahwin kan. And nak kahwin kena cari duit lah sebab mak ayah waktu tu kita tengok keadaan mak ayah memang kita rasa tak boleh ni, aku kena cari duit sendiri, tak boleh mengharapkan mak ayah kan untuk kahwin. So masa tu cari duit lah. Masa tu cari duit. Sekarang insyaAllah jemput rezeki. Lepas tu jual bawah sari. So habis je praktikal tu, and then waktu tu meletup jual bawal sari. Time tu tudung ni tak banyak pilihan. Tudung yang ada macam mungkin diorang ambil daripada Indonesia ataupun China kan. So tudung tu corak tu tak cantik ataupun kain tu kain yang keras. So nampak peluang tu. So nampak peluang untuk buat tudung sendiri. Kita punya corak lain daripada yang lain. So waktu tu sari, meletup-letup sari kan, jual sari. Tudung sari seminggu sekali naik bas pergi jalan tar kan, jalan kaki, naik bas naik komuter apa semua kan. Pergi beli balik petang sampai rumah potong jahit. So, masa tu bekas tunang bekas dia belikan mesin jahit kecil kan, mesin jahit kecil and then jahit and jual. Memang waktu tu jual set time kan, dalam satu malam tu kita beritahulah customer awal-awal kita akan release pukul berapa dan limited pieces dan limited design. Tak tahu design tu kalau nak order lagi ada lagi ke tak. So buru-buru lah bergaduh kan. Dan cakap ya Allah seronoknya memang waktu tu bila kita ada niat cakap nak kahwin kan, Allah bantu. Kita niat betul ya Allah dorongkan kita, Allah akan bantu. InsyaAllah Allah akan bantu macam mana cara pun. Allah akan bantu untuk kita capai matlamat kita. So sekarang ni kita kena ada matlamat je dalam bisnes ke, dalam apa-apa kita buat pun. Walaupun kita makan gaji ke, sebenarnya kekurangan Su bila Su tak betul-betul tak pernah kerja makan gaji. Su tak berapa bersistem sangat. So kalau korang nak teruskan makan gaji pun okey. Lepas ni kerja dengan syarikat company yang besar-besar, belajar sesuatu. So benda tu sangat-sangat penting. Tapi sekarang ni Su kena buat sendirilah. Su kena create sistem sendiri kan. Tapi kalau korang ada pengalaman tu sangat bagus. Kadang tanya juga suami dia kerja dengan company kan, company Jepun. So kadang-kadang kita adapt. Dia bagi tahulah apa yang perlu kita buat untuk
company sendiri. And then settle kahwin. Alhamdulillah settle kahwin lah dengan duit bawah sari tu, job bawah sari tu. Ingat lagi job bawah sari tu pernah pergi dekat matrikulasi masa tengah adik-adik matrikulasi tu kan. Masuk buka bonet kan, buka bonet jual tudung tu. Macam kena urung dengan semut kan dengan budak-budak budak-budak matrikulasi Melaka tu. And then kena halau dengan warden kat situ. Memang pengalaman lah saya ingat balik kan, kelakar. Tapi seronok, bahagia. And then pergi settle kahwin. So bila matlamat tu settle, duit pun habis. So bila kita dalam bisnes ni ilmu tu sangat penting. Kita bukannya jangan ada matlamat jangka singkat tu penting, tapi matlamat jangka panjang tu lagi penting macam tu. So bila saya kahwin, duit pun habis. Dah habis untuk kahwin. Lepas tu nak start balik kan. Tak apalah, jadi suri rumah dululah. Jadi suri rumah, tak sampai sebulan pun. Lepas tu boyan suami, mesej WhatsApp suami cakap cepatlah balik, boring lah duduk rumah yang seorang ada dinding apa semua. And kita terlupa sesuatu yang kita ni Allah bagi kita akal kan. Akal fikiran untuk fikir macam mana kita walaupun waktu tu kita tak ada modal, tapi modal yang paling besar yang Allah bagi adalah akal, kebijaksanaan. So kita fikirlah macam mana Allah bantu, macam mana kita nak keluar daripada sesuatu tu kan. Then and buka YouTube, tergerak hati buka YouTube, tengok video-video kan, banyak tau video-video tentang bisnes, tentang bangkit. Banyak dah sekarang orang sharing. Dengar je dari situ kita akan boleh develop diri kita balik. And then dia cerita pasal sedekah. Masa tu dia kata sedekahkan apa saja yang kamu ada, InsyaAllah Allah akan bagi rezeki yang tak sangka-sangka. And then waktu tu fikir balik, alah betul. Before ni pun buat macam tu kan. And then ada RM20 dalam akaun tu, keluarkan transfer ke akaun tahfiz ke macam tu lah. And then baki-baki tudung yang ada Allah bagi idea kan. Idea tu pun memang daripada Allah. Tu pun rezeki kan. Ambil gambar sendiri, ada guna iPad, masa tu ada iPad, ambil gambar cantik-cantik sikit and then jual. So start daripada tu rolling balik and then dia mula beranak and then so start ada agent, dropship. Lepas tu waktu tu snowcap kan orang masa tu perempuan pakai tudung scarf yang jaring-jaring tu kan. Dia tiba-tiba keluar meletup pasal snowcap kan. And then so jadilah agent daripada satu founder ni jadi agent. Sorry, ada presentation ke? Presentation slide. Oh ada ni, nampak ke? Ya. Sebab tak nampak? Tak nampak. Ya. You tekan present now tak? Present now dah tekan present now dah. Sekejap Sebab is there anyone else having problem? Sebab on my side I tak nampak presentation you. Oh ya ke? Ingatkan nampak dah. Sekejap je. Make sure you share the entire screen. Dah share dah. Dah, sebab tak nampak lah. Is there anyone else yang nampak slide tu? Ke I seorang je? Sorry. Sekejap, tu kena buka dekat. Tak nampak. Tak nampak slide. Ya. Oh, patutlah. Sekejap. Sekejap Okay. Mana handphone? Alia dah berapa minit? Dah 30 minutes but 30 minit dah. dah 30 minit dah. Yes. Oh, 30 minit dah. Alah, kejapnya. Macam mana nak share? Nampak tak presentation? Tak ya? Okay. Dia kalau tu buka dekat tu punya ni tak? Dekat laptop tak boleh So dia kena online. Boleh, I mean hari tu we've tried, dah boleh kan? If another possible is that you WhatsApp to I ke and then I'll present it on your behalf. Sebab patutnya itu nampak clear. WhatsApp ni tak boleh buka. Did you hit present now?
Betul. Oh, okay. Maksudnya Tak apa. screen I will screen try tu this. memang boleh nampak kan? Yes, the entire screen. Patutnya the entire screen you on presentation tu. Yang ni sudah nampak tak? Pun tak nampak. Ni tu tekan ni nampak. Oh, tak nampak. Sekejap. Tapi dekat screen ni macam nampak je. Itulah because the so far for the last we if you only Ni nampak tak dia? Tak nampak eh? dia okay, cuba buka. You dah buka the presentation kat luar dulu and then baru you share dalam Google Meet. Cannot share your screen. Kenapa pula? Tak boleh share. Okay, why don't you send the screen to me? I mean the slides to me and then I will try and present on your behalf. Yang hari tu Susan tu? Yang hari tu okay. Bolehlah guna yang tu lah. Yeah, sorry everyone. Kita Sorry. had a bit of a snack with this one. I just quickly download. Sambil tu mungkin Surya boleh jawab soalan pada chat. Boleh. Yes, is there anyone else ada question ke? Tak nampak slide. Oh, tadi tu shot sendiri lah. Okay, sekejap ya. Puan Surya join kelas Dr. Azizan Osman ke? Okay, ada join juga and itu adalah Su punya antara wishlist yang Su nak join dia punya Aspire group. Sebab for me, ilmu sangat-sangat penting. Ilmu tu sangat penting. Kita kena ada coach. Bila Su dalam masa 4 tahun ni Su rasa Su lambat sebenarnya. Bila kita buat sesuatu tu langgar dinding kan. Langgar dinding and kita bazir masa lah. Kita bazir masa, bazir tenaga, duit. Tapi seronok lah. Seronok sebab kadang bila Su ada anak kecil kan. Su ada anak kecil, Su tak boleh nak Su tak nak jadikan benda tu alasan. Tapi Su happy lah dengan sekarang punya journey ni. Puan Surya macam mana promote masa sebelum kahwin sampai berebut-rebut. Okay. Benda ni kan, masa tu tak tahu. Masa tu kita bila tak ada ilmu kan, kita rasa yang macam itu adalah diri kita. Betul. Tapi sebenarnya bila kita niat betul dan bila value diri kita, insyaAllah tu bukan cakap ni berdasarkan apa yang sudah belajar. Bila sudah belajar sekarang, semua tahu bila kita fokus naikkan value diri kita and kita nak, sebab sekarang ni perasan tak, Insta famous, artis, diorang orang kata jual apa je laku, betul tak? Sebab dia fokus naikkan value diri dia. Naikkan value diri kita tu macam kita keep on keep on macam siram air, siram di diri kita ni dari segi ilmu, dari segi apa-apalah kita improve. Tapi ni semua rezeki Allah lah bila kita ada niat, contoh macam Su nak kahwin kan. Bila kita niat betul, and insyaAllah Allah akan mudahkan, Allah akan bagi rezeki melalui macam tu. Dapat tak? Nursing family. Okay, nampak tak slide? Slide? Yeah. Tu tak nampak lagi. Semalam okey kan? Oh, Semalam orang lain nampak tak? nampak. Kenapa Su tak Screen. nampak? Nampak Ianya. Nampak. Alhamdulillah. Nampak, okay, alright. So Surya bagi tahu dekat slide mana sekarang? Kalau slide yang pengenalan diri tu, Okay, tapi we have only about like macam 20 minutes left, Surya. 20 minutes. Okay. Yeah. Tapi kalau ada soalan, bagi tahu je lah. So, Yeah, okay. Su teruskan je lah. So tadi Big Y Su tu, Big Y and kenapa Su nak start buat business kan. So bila sudah share tu, and then dah berkahwin and then nak start balik business tu. Jual snow cap. So sambung lah tadi So jual snow cap
Ya, okey. sampaikan bukan ejen, supplier tu tak boleh supply so punya permintaan, customer permintaan tak boleh supply, and then so decide untuk buat sendiri, and then buat sendiri, jahit sendirilah, cari tailor, jahit sendiri. Waktu tu banyak sangat order, tak tahu memang tengah trending, sampai rumah ni dah tak muat inner dah, tak muat inner. Then decide, kita dah bincang dengan suami, kita rasa macam dah boleh start untuk cari kedai untuk proses untuk post, packing post, lepas tu jahit, production. Waktu pun dah beli mesin apa semua kan. Waktu tu pun nak cari kedai sewa pun kena cari yang paling low cost. Maksudnya bukan sewa kedai tu satu kemestian. Sekarang ni ramai je orang yang berniaga dari rumah and tak perlukan keluar. Itu yang paling selamat lah sebenarnya. Tapi at one time kita nak grow, memang kita kena spend kan. Tapi jangan jadikan nak berniaga tu kena ada kedai, kena buat pinjaman. No. Jangan. Tu pun memang semuanya cash. Macam tu cakap tadi, so ada modal tu, modal diri sendiri, and then kita minta Allah. Kita sekarang ni bila kita business, bos kita yang terbesar adalah Allah. So kita minta dengan dia, kita wish apa-apa yang kita nak, kita cakap dengan dia elok-elok, and kita cakap talk to Allah, and kita kata niat kita ni yang matlamat yang kita nak capai, and Allah bantu insyaAllah dari jalan yang tak sangka-sangka macam tu. Tapi kita kena jagalah hubungan dengan Allah tu, sangat kena jaga. Then bukalah butik pertama Suraija. Bukanlah butik sangat pun, tapi operasi HQ lah. So sudah start ada agent, dropship, Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia baru first ada from Jakarta. So Alhamdulillah, jenis tu seronok lah. So setiap hari tu bangun tu untuk fikir nak bagi siapa, nak bagi manfaat kepada beberapa orang kan. So Alia boleh next slide. Okay. Tak ada apa nak share tadi lah. So kalau cara memulakan bisnes tu, ilmu sangat penting. Kalau boleh kita ada put aside untuk ilmu punya invest untuk ilmu. Means bukannya kita bisnes ni untuk modal rolling balik material macam tu je, tapi kena ada put aside duit untuk invest kepada ilmu. So, bila kita ada ilmu, ada coach, insyaAllah kita boleh pergi dengan lebih cepat. Sebab dia orang yang dah jadi coach ni biasanya dia orang kata tipu Dr. Aziz kan, sebab dia dah melalui semua tu, so dia dah tahu. So kita tak nak buat kesilapan yang sama macam tu. Yang paling penting kena konsisten, tu je. Macam agent dropship tu pun bila dia orang start konsisten, dia orang akan, walaupun kadang ada orang fikir jual inner je, takkanlah jual inner je, macam tak nak jual macam-macam orang dapat duit lebih. Sebenarnya bila kita ada kuasa fokus tu sebenarnya lebih, Allah akan bukakan jalan-jalan yang lebih ni. So kita akan attract orang-orang yang ada masalah tentang inner. Macam tu. Bila kita decide untuk buat satu bisnes ni, dan kita akan attract orang-orang yang memang memerlukan solution untuk problem dia. Macam tu lah. So modal ni, tulis kat sini, modal sebenarnya diri kita sendiri. Fokus untuk naikkan value diri kita, invest untuk diri kita, ilmu semua, and then start personal branding. Sekarang trending personal branding. So personal branding nampak tak macam Instafamous, artis. So diorang fikir setiap hari macam nak buat konten apa yang diorang nak buat. Kadang ada yang memalukan, ada yang okey. Kita buat dengan cara kita share benefit, insyaAllah kita akan start menerima. Kalau kita tak start memberi manfaat, tak start sharing, tak start memberi, kita tak akan start menerima. So kajian tu tentang buat research lah dulu sebelum kita nak start sesuatu kan. Dan kalau boleh fokus dengan satu bisnes. Kalau kita sekarang dua bisnes pun dah tak boleh fokus lah. Tapi bila satu bisnes yang kita akan nampak jalan-jalan apa yang kita nak buat dengan bisnes. Matlamat yang jelas tu memang sangat penting lah. Kalau kita tak ada matlamat, kita macam
melakukan setiap hari tu tanpa tujuan. So bila kita ada matlamat, kita ada short matlamat yang jangka masa terdekat, matlamat jangka masa panjang. Contoh macam kita nak beli emas ke, kita nak beli something. So kita capai and then kita buat lagi. Macam tu lah. Setiap hari tu. Okay, next slide. Next slide ni tak payah kot. Cabaran dalam bisnes. Jadilah naik bisnes, banyak korban, ikut trend, fokus, jaga cash flow. Sebenarnya semua orang boleh bisnes. Yang penting ada yang tadi tu je. Ada konsisten, ada kesungguhan, ada ilmu. InsyaAllah boleh pergi jauh. Macam tu. So share siapa tadi? Alia, Dr. Alia boleh share gambar kot. Tak gambar. Tu tak nampak. Share gambar mana Gambar pula. Yang next slide. Tu tak nampak. Next slide Tu tak nampak slide yang Alia. Oh, so tak nampak sekarang ni dekat Gambar yang first, gambar bukan, ni dekat yang Nuts Media Production. I think you will start menaja dekat drama Coklat Honey something, yeah. Ya, macam itulah bila Su nak attract more orang, nak orang tahu lebih tentang Suria Hijab. So Su akan buat give review, Su akan sponsorship, Su akan punya networking dengan production. Suria, Ya. ada question, macam mana you start sponsorship you Okay, mula-mula dulu Su DM lah, DM diorang, kadang email kan, diorang ada tulis email kepada pengurus mereka kan. Okay. So ada yang berbayar, ada yang tak berbayar. Tapi dulu Su okey je dengan berbayar. Tapi bila berbayar ni, bila bila berbayar, dia tak buat from heart tau. Dia macam share tu sebab dia dibayar macam tu. Tapi ni bila Su DM pada artis-artis yang macam yang baru pakai tudung kan, ada dalam gambar tu yang baru pakai tudung ke, yang production, kita bina networking dengan team production, TV Al Hijrah punya production, and kita just nak bagi hadiah. Cakap dengan diorang nak bagi hadiah, nak suruh diorang try je. So kebanyakannya bila dah try tu, diorang akan rasa suka, diorang dengan willing from heart tu untuk share apa yang dia pakai tu yang dia suka. Dekat diorang akan mention, macam tu lah. So memang adik-beradik Tila, Shida, Shifa, Melvin kan, memang diorang memang selalu promote kan. Diorang cakap ni memang Ina yang paling dia suka lah. So rasa Alhamdulillah daripada situlah kita grow. Start ada. Tapi yang And so far you focus on Ina saja kan? Ina. Dulu kan macam-macam jual kan, ada tudung, ada baju. Itu jenis je lah. So macam bila dah tak fokus dengan Ina, so rasa kena fokus dengan Ina je lah. So cari orang-orang. So it's easier to focus you punya business when you focus only on one product development saja. Betul. Tapi waktu sekarang ni macam COVID, macam ekonomi down, so kita kena ada juga backup. So nampak kat sini bila Su tak ada backup, agak kelang kabut sikit. Tapi Su cepat-cepat lah jual makanan. Masa Su jual coklat hari tu kan, masa PKP. Alhamdulillah juga adalah maksudnya boleh cover. So kalau kita ada backup business tu pun lagi bagus. Tapi tengok kita kena fokus. Maksudnya kalau kita ada dua pun kita kena fokus dua-dua. Macam tu. Okay. Mana Suria, satu soalan. Puan Suria macam mana nak naikkan engagement dan marketing tudung? Okay, actually bila sudah involve tentang tudung, sekarang terlalu banyak design tudung dan Su tak tahulah. Su bila jual tudung kan macam slow sikit. Mungkin sebab Su terlalu fokus pada Ina. Sebenarnya rezeki Allah nak bagi tu tak kisah produk apa pun kita jual. And bila kita involve dengan, maksudnya kita in love dengan produk tu, kita suka dengan produk tu, and kita selalu talk to produk. So selalu ajar sebagai agent kan cakap dengan produk tu, and kita sayang dia, and kita pergi dekat orang lain, dan moganya orang lain suka. So bila kita mula memberi, contohnya Su akan antara tips lah, setiap pagi Su takkan miss untuk sedekah, takkan miss untuk transfer duit. Dan sampaikan bila macam tu,
datang rezeki yang banyak tak sangka-sangka. Walaupun masa tu kita jual produk apa-apa pun, bila kita jaga hubungan dengan Allah dan kita mulakan hidup kita dengan memberi manfaat dan kita nak selesaikan masalah orang lain, sampaikan tu tak sempat promote pun ada orang tanya. Dan tu pun tak tahu siapa orang tu kan, macam tu lah. Ada orang tanya Surya, mana you belajar menjahit dengan designer ya? Okay, menjahit, actually Su tak pandai jahit. Tapi waktu PKP hari tu Su belajar jahit sebab tailor banyak. Tailor Su tak boleh datang apa semua kan. So Su terpaksa belajar jahit. Tapi Alhamdulillah lah Allah masa PKP tu Allah bantu Su untuk belajar jahit. So design inner tu kita tengok. Kita design, kita tengok mana permintaan. Contohnya mulakan dengan snow cap tu kan. And then bila orang kata nak pakai yang tutup leher. Sorry. And then Su pun create lah untuk yang ada inner neck kan. Tapi sebenarnya tak perlu, bisnes tak perlulah kita nak kena fikir sampai nak create benda baru. Tak, sebenarnya kita boleh je tengok orang lain punya and then kita ubah-ubah design sikit jadi kita punya design. Macam tu lah. Bukan kena fikir. Ada orang tanya, do you start sebagai dropship ataupun agent of produk orang lain? Okay, sebenarnya Su nak cerita benda ni kan. Waktu Su kan jadi owner produk kan sebab waktu tu tak banyak dropship and agent, orang offer untuk dropship agent. That's why Su start sendiri. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahu nak jadi brand owner ni financial kena strong financial kena strong and then kena ada pekerja kan, kena ada nak rolling modal apa semua. Tapi sekarang ni banyak sangat peluang untuk korang start dengan dropship dengan agent sahaja, agent orang lain. Korang tak payah fikir dah pasal pekerja ke, butik ke. So korang just fokus untuk market je. Itu memang Su punya dropship, antaranya ada beberapa student yang diorang boleh buat income RM1,500 ke RM3,000 sebulan. Diorang fokus kat Shopee je. Sorry batuk pula. Okay. Hai. Ada orang tanya, kalau tak keberatan, can you share you punya pencapaian sekarang dari segi jumlah sales? Okay, jumlah sales ada turun naik dia. Biasanya dalam setahun tu, waktu raya biasalah orang bisnes yang berkaitan dengan pakaian, raya tu tinggi macam tu lah, tinggi sikit kan. Biasanya dalam 30k sebulan. Itu yang macam Su rasa insyaAllah lah lepas ni Su nak grow lebih lah. That's why Su share kat sini. Su punya bisnes ni bukan yang macam, memang Su ada kawan-kawan yang dah ratus ribu sebulan, juta pun ada kan. Tapi kita seronok lah dengan journey kita and kita share macam tu. And masa you mula-mula nak buat bisnes, which is bukan dalam bidang yang Su belajar, apa pandangan suami dan keluarga? Suami memang daripada start awal dia sangat menyokong Su. Masa Su habis belajar tu pun dia belikan Su mesin jahit apa semua kan. Dia sokong Su pergi pasar malam jual tudung masa Ramadan, dia sokong. Tapi macam mak ayah dia risau. Mak ayah dia bukan tak sokong tapi dia risau. Dia masa kita kahwin tu and dia cakap carilah kerja sebab dia macam nak kita belajar tinggi-tinggi sebab nak kerja bagus-bagus kan. Mindset orang orang lama-lama kan. So bila Su buktikan kat diorang yang Su nak lebih daripada makan gaji dan Su nak grow lebih, fly high. Itulah. Sorry. Oh, okay. Okay. Alright. So ni early question, baru notice. Puan Surya, macam mana promote masa belum kahwin sampai yang berebut-rebut tu? Masa tu tak banyak pilihan. Masa tu IG
tak ramai sangat orang. Lepas tu waktu tu Su nampak peluang kan, tudung-tudung yang ada kat pasaran semua tudung yang ambil daripada China, daripada Indon. So memang sama je. Kalau kita pergi mana-mana kedai pun sama je design dia. So Su decide untuk Su buat sendiri. Bila Su pergi kedai kain dan Su dapat corak-corak yang cantik and bright, colour bright, macam sari pun memang cantik, kilat-kilat macam tu. Waktu tu orang suka kan. And then bila kita lain daripada yang lain, so orang akan grab lah peluang tu. Macam tu. So that's why masa tu banyak. Kita kena rajin untuk buat konten lah. Macam ambil gambar cantik. Orang suka lah benda tu. Ambil gambar, video. Sebenarnya benda kalau kita tengok kat luar benda tu macam sama je. Tapi kalau kita buat tu benda tu jadi cantik, orang suka macam tu. Do you hire you punya own model ataupun macam mana you promote in terms of nak hire model, ambil gambar macam tu? So memang kalau boleh pilih yang paling low cost lah nak. Sebab Su tak nak, sebab tudung ni bukannya Su jual tudung yang mahal sangat. Kalau inner pun RM15 macam tu je kan. Kalau yang snow cap tu. So kalau hire model ni untuk katalog tu memang hire model dan ambil gambar cantik kan, katalog kan. And then kalau yang macam konten setiap minggu tu kadang-kadang guna pekerja Su sendiri, and then Su fokus pada live tu sangat penting, live. And then video tu model-model yang area-area Su sini je, Su makeup, suruh diorang ambil muar makeup and then gayakan, macam tu je lah. Is it worth it tak untuk spend more on marketing? And then macam mana nak increase engagement dengan customer? Okay, engagement ni dari segi promosi, lepas tu kita hargai dia dengan promosi, lepas tu offer dia, ada yang VIP member. So benda-benda tu yang buatkan diorang rasa diorang dihargai. And database, siapa je yang WhatsApp walaupun dia tak beli ke, kita kena simpan. Sudah ada berapa ribu. And bila kita ada promo je, kita promote pada orang yang sama pun okey. So tak adalah setiap hari kita nak kena cari customer baru macam tu. Okay. Sorry. Ada Suria upah orang lain tak untuk jahit tudung dengan inner? This is before PKP, you ada upah orang lain kan? Pekerja sendirilah. So ada tak gambar tu Alia? Yang mesin-mesin jahit tu dengan pekerja-pekerja tu, semua pekerja jahit, 3 orang tailor and 2 orang bahagian packing post dengan packing post orang live. Tu penting lah. Tapi setiap bisnes lain-lain. Macam Su dalam bisnes yang pakaian macam ni kan, maksudnya fashion, so macam ni lah dia punya cara dia. Tak tahulah bisnes lain lah cara dia kan macam tu. So how do you like basically, okay, sebab kita dah nak habis almost 12 o'clock. Okay. So sebab tak ada soalan lain, I will keep this to the last question lah ya. Alright, I think you've covered a bit Suria on everything, macam mana how you start, macam mana you develop you punya own skill sendiri lah, which is memang belajar banyak daripada YouTube dengan belajar daripada orang lain kan. And then you ada cakap tadi pasal you fokuskan on satu product development saja dulu instead of banyak-banyak bidang. In the future, apa plan you, especially dalam era COVID ni? Ada plan lain tak untuk branch out ke, ataupun you akan still focus on what you are doing sekarang? Yes. So akan fokus kepada online, tapi so akan fokus kepada means lebih ramai agent, sebab kita boleh share rezeki dengan agent and then open juga untuk brand owner lain yang nak jahit ini dengan tu. So akan fokus pada means kalau grow team tu tambah tailor je lah, sebab sekarang ni Su yang menjahit sekali kan. Sebab tak cukup lagi tangan yang sampai customer marah sebab tak boleh sampai cepat. So kena fokus yang tu dululah, sebab kalau nak buka kedai lain tu Su rasa tak, sebab Su lebih fokus pada online je, nak yang fikir yang low cost je. Sebab kita dah ada online kan sekarang ni, kita boleh capai beribu orang dalam satu masa. So buat apa kita nak buka kedai, nak spend banyak untuk benda-benda macam tu. Sebab tu tak nak kita nampak gah je, kita nampak gah dekat mata orang, tapi sebenarnya income kita je yang tahu, macam tu lah. Tak.
Okay. Alright, memang tak ada apa soalan lain. So Saya ada satu soalan Dr. Alia. Okay, yes. Okey, Yeah. kalau melihat kepada Suria punya background kan, education background kan FSK, and then suddenly you join business. So dekat dalam ni juga ada beberapa student yang mungkin dia masuk pengajian tu because of terpaksa ke apa, and then dia orang minat untuk join business. So how they want to influence their parent. Okey, tak semestinya saya jadi saya masuk nursing, saya jadi nursing, tak semestinya saya masuk PT, saya jadi PT. Tapi macam mana nak encourage diorang to influence themselves and motivate themselves untuk go through business in the future. Terima kasih Suria. Okay, thank Terima kasih you. Alia. Alan. Okay, sebenarnya Yeah. macam mana boleh start daripada sekarang. So sebenarnya dah terlambat start masa tahun keempat masa baru start kan. Tapi sebenarnya kita dah boleh start sekarang. So punya agent pun aku cakap dengan diorang fokus buat personal branding. Ketengahkan diri kita. Apa yang kita ada, kita punya naikkan value diri kita. Yang kita dekat IG, tak semestinya kita kena tunjuk kita punya lifestyle semua, tak. Tapi kita cuba untuk attract orang and kita naikkan value diri kita and start personal branding, buat content supaya walaupun kita boleh bekerja, sebenarnya boleh je bekerja sambil berbisnes. Tak semestinya bisnes tu kita kena involve sekali. Sebenarnya kalau kita terror kita boleh je hire orang lain untuk handle bisnes kita. Tapi kita still makan gaji. Contohnya macam dia dalam bidang nursing kan. Tapi dia nak sebab nak update media sosial, nak update Shopee, semua sekarang dah sangat mudah. Benda tu boleh ambil masa 2 jam macam tu je. Macam susu buat production sendiri tapi cuba jadi ejen orang lain. Jadi ejen orang lain jual produk yang memang kita tengok kita sesuai dengan jiwa kita and kita teruskan. Benda ni memang ambil masa dalam setahun 2 tahun untuk grow. Tapi memang insya-Allah lepas kita betul-betul fokus dan kita akan nampak income tu akan datang betul-betul insya-Allah. Kena yakin je, betulkan niat, nak bantu orang lain, nak bagi manfaat and then just go. Jangan ada alasan yang mana parents tak bagi apa semua. So kita buat benda tu sebagai part time, insya-Allah boleh. Okay. Alright, terima kasih sangat-sangat Suria. Thank you so much for your datang daripada Allah dan yang tak, kalau ada kekurangan tu semua daripada semua sendiri. Dan boleh visit Suria Hijab nanti di IG dan Facebook. So, Dr. Alia ada lagi? Okay, no, I'm good. Just sebagai closing, saya ingin mengucapkan terima kasih sangat kepada Suria sebab bagi masa untuk present. Yes. Thank you so much Alright. On behalf of FSK dan alumni FSK dan Fakulti Kesihatan semua dengan Mas Matt, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Just follow your heart. Kita celik minda, celik hati kita, insya-Allah Allah akan bantu melalui itu. Maksudnya you follow your heart. Kalau kita tak minat dan kita just go through, jangan ada merungut. Kita just bahagia, happy dengan apa yang kita buat sekarang dan kita just wish je dalam fikiran kita, mind kita cakap, ya Allah satu hari nanti kalau aku nak buat macam ni, minta Allah dorongkan. Kalau Allah tak dorongkan, it's okay, bukan terbaik untuk kita. So bila Allah dorongkan tu dalam bidang bisnes ni, so just follow and so sangat happy. Macam tu, yang penting happy, okay? Thank you Aida. Alright. Thank you Suria. Fahana, Mak Yunus. Boleh try ni Suria lepas ni. InsyaAllah boleh. Okay, Fauzi tu. Okay. So before we end, I would like to inform everyone. Alhamdulillah. Ada lagi. First time nak bagi sharing. Thank you Kak Asmida, Mira, Samsudin. Bolehlah kenalan di Suria Hijab nanti. Promote. Tempat promote ya. Okay, wish all you all the best semua. Okay? Setuju kan? Okay, yes. Alright. Thank you Suria. Yeah.
Okay. Dr. Alia dah tak ada ke? Ada lagi? Alright, yeah, I'm still here. Alright. Tapi thanks for To everyone left ya? yang who's still in the meeting. Bye. Assalamualaikum. Semoga Alright, bye. berbahagia selalu. Okay. Alright, thank you so much everyone untuk yang datang. Kalau siapa yang ada lagi, I would like to inform you next week, hari Khamis kita akan ada lagi satu presentation dan juga the week after that. Tapi ini daripada program lain pula, alumni OT minggu depan. I will send information kepada semua orang kalau siapa yang minat dan terima kasih banyak-banyak ya. Alright, bye. Puan Fatimah ada apa ke nak cakap? Terima kasih Alia sebab beri opportunity ni untuk Mas Mike join sekali. Sebenarnya dapat juga cover untuk kita punya FSK punya KPI sekali kan. So insyaAllah lah sebab ni yang pertama. Mungkin selepas-lepas ni nanti jika ada berkaitan dengan keusahawanan, for sure ada student yang akan join lagi. So far Alhamdulillah ada a few students yang saya nampak ada join dalam grup ni. Terima kasih Alia, terima kasih semua. Yes. Alright, terima kasih semua. Okay, saya akan letak lagi link attendance kalau siapa yang nak ambil attendance kalau siapa tak ada tadi.